Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'. Apa khabar saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian? Saya doakan yang ada urusan dipermudahkan, yang ada hajat ditunaikan, yang ada masalah mudah-mudahan Allah kurniakan jalan penyelesaian. Sebelum kita nak masuk kepada perbincangan topik kita pagi ini, suka untuk saya maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Murtadha Dakwah Center merupakan sebuah pusat komuniti Islam ulung yang dinamik, mengimarahkan fungsi masjid 24 jam sebagai aset ekosistemnya. Memecah stereotip masjid, Murtadha Dakwah Center mendominasi trend dengan mewujudkan hub gaya hidup sunnah, dilengkapi stadium e-sukan, taman permainan kanak-kanak dalam masjid, kapsul hotel dan rumah kucing. Bakal menyinar sebagai mercu tanda Kedah Darul Aman 2030, Murtadha Dakwah Center. Di sini kecintaan Islami bermula. Terima kasih kepada saudara penonton yang dirahmati Allah sekalian yang masih lagi sudi menjadikan tontonan Tanya Ustaz pada pagi ini sebagai tontonan pilihan anda. Yang menariknya pada pagi ini, kita ingin membicarakan tentang susuk tubuh yang mulia dan dikenali sehingga hari ini berkaitan, iaitu imam kita, imam hadis kita, iaitu Imam Tirmizi, di bawah topik sirah pada hari ini. Dan bersama dengan kita juga panel yang kita jemput khas untuk membicarakan tentang susuk tubuh ini, tak lain tak bukan seperti yang telah diwawarkan Al-Fadhil Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabari waras. Baik, terima kasih kepada Ustaz kita, Ustaz Muhammad Abdullah Al-Amin yang sudi bersama dengan kita pada pagi ini, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz yang ada sebarang persoalan boleh ajukan melalui Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3, dan mungkin juga boleh buat talian seperti mana yang telah tertera di bawah kaca TV anda. Baik, jadi saya rasa tanpa kita buang masa, terus kita dengarkan terlebih dahulu mukaddimah perbincangan topik kita pada pagi ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahu wa man nasarahu wa wala. Antara mati Allah, dai hakim, pada penerbit, kepada kru yang bertugas, dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Amin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini kita sulamkan pagi ini dengan majlis ilmu. Dan pagi ini kita bincang mengenai satu orang yang maknanya sangat berjasa dalam dunia Islam, iaitu Imam At-Tirmizi. Okey, sebagai mukadimah dia, saya nak kongsikan dalam 5 bab ya. Baik. 5 bab satu-satu. Di mukadimah ni bukan sampai ke hujung. Mukadimah macam. Okey. Lebih itu maknanya kena terus tengok Tanyalah Ustaz. Biar tahu, jangan keliru. Okey, yang pertama sekali kita bicara mengenai nama Imam At-Tirmizi ya. Okey. Imam At-Tirmizi ni nama dia adalah Abu Isa, Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Dahak As-Sulami At-Tirmizi. Okey. Jadi maknanya beliau adalah Abu Isa Muhammad bin Isa. Kunyah ni makna gelaran. Orang-orang Arab dia suka untuk dia mempunyai beberapa nama. Baik. Antaranya dilaqabkan, laqab atau dinisbahkan nama dengan nama anak, dikunyahkan dengan nama anak. Contoh, katakanlah anak sulung dia nama Isa, so maksudnya sebab tu disebut Abu Isa. Baik. Jadi maknanya kemudian kalau nama tempat, maknanya dia suka buat nama tempat. Contoh macam Salman Al-Farisi daripada Faris, Jalaluddin Ar-Rumi daripada Rom, itu maknanya kebiasaan begitu. Okey, jadi maknanya Abu Isa Muhammad bin Isa ini At-Tirmizi, dia berasal daripada satu tempat bernama Tirmiz. Okey. Tirmiz ni di mana? Tirmiz ni di mana? Tirmiz ni kalau dulu dia adalah negeri-negeri mawara an-nahar, negeri-negeri di belakang sungai. Baik. Okey. Okey, jadi untuk kita senang faham kedudukan ketika zaman Nabi SAW Jadi ketika Nabi SAW lahir pada tahun 570 Masihi.
Jadi kita tahu, maknanya tahun Masihi itu bila? Kita 2022 kan. Okey, Nabi dapat wahyu 610 Masihi. Maka Nabi pun berdakwah, berhijrah ke Madinah daripada Mekah pada tahun 622 Masihi. Dan Nabi wafat pada tahun 632 Masihi. Okey, ini sudah Masihi dia. Okey. Jadi ketika itu apa yang ada? Ketika itu ada dua kerajaan besar iaitu Rom dan Parsi. Dan dua laluan besar dunia iaitu Spice Route dan Silk Route. Spice Route ni laluan rempah, Silk Route ni laluan sutera. Okey. Laluan rempah ni di mana? Laluan rempah ni daripada Guangzhou pergi ke Nusantara kita ni Nusantara kita ni pergi ke Goa, India, pecah pada dua, Rom dan juga Parsi. So kita, tanah Melayu kita ataupun Nusantara ini sebahagian daripada laluan para sahabat mengislamkan, laluan rempah ataupun Spice Route. Satu lagi laluan dipanggil Silk Route. Silk Route ni bermula daripada Xi'an. Dulu ibu kota China sebelum Beijing Xi'an. Sebab Xi'an memang betul-betul tengah China. Beijing ni dia dah ke utara dah. Tengah-tengah China betul-betul Xi'an. Okey. Jadi Xi'an melalui Afghanistan pergi ke negeri-negeri Mawara'an Nahar. Negeri-negeri belakang sungai, kan? Kingdom behind the river. Okey. Kalau sekarang ni negeri-negeri belakang sungai ni negeri-negeri mana? Negeri-negeri Tantan. Tantan Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, Kazakhstan. Bukan Kelantan bukan Kelantan bukan. Kelantan pasti. Tan juga tu. Baru nak mengaku. Itu Tan juga. Maknanya negeri Tantan. Okey. Jadi maknanya negeri Tantan ni dulu di bawah Red Army ataupun maknanya Rusia lah. Kemudian awal tahun 90-an 5 Tan ni merdeka. Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan dan Kazakhstan. Maknanya 5 Tan ni maknanya merdeka. So, dia negeri Mawara'an Nahar, Kingdom behind the river, maknanya negeri Central Asia lah kalau sekarang. Maknanya sebab apa? Ada dua buah sungai, Sungai Sirdaria dan Sungai Amu Daria. Dan negeri Tantan ni banyak melahirkan ulama-ulama yang bukan daripada bangsa Arab. Masya-Allah. Ulama-ulama bangsa Arab. Okey, jadi maknanya Tarmizi ni dia adalah negeri, Tirmiz ni sebuah kota yang di Mawara'an Nahar. Kalau maknanya peta moden sekarang ni dia dekat Uzbekistan. Dekat Uzbekistan kalau sekarang lah. Uzbekistan ni Central Asia yang agak tengah-tengah. Jadi kat situ banyak daerah-daerah yang melahirkan banyak ulama-ulama. Contoh macam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari sekarang ni kalau tanah dia lah Uzbekistan tu lah. Ibn Sina pun sama Uzbekistan. Begitu juga dengan pakar matematik, maknanya Al-Khawarizmi, Uzbekistan. Jadi maknanya kemudian dekat dengan Uzbekistan tu dekat Samarkand, dia ada perkuburan Muhammadin. Perkuburan Muhammadin dekat dengan Rajasthan. Rajasthan ni universiti perempuan pertama di dunia milik orang Islam. Universiti pertama di dunia Universiti Al-Azhar. Maknanya kurun ke 11, maknanya masih universiti perempuan pertama milik orang Islam berada di Samarkand. Perkuburan Muhammadin itu ada lebih 300,000 perkuburan para ulama. Termasuk Imam Abu Mansur Al-Maturidi yang menyusun kembali akidah Ahlussunnah wal Jamaah ketika itu. Jadi maknanya ini maknanya awal lah sebagai maknanya bab pertama siapa At-Tirmizi itu. Okey. Jadi Mawara'an Nahar ni ataupun Kingdom behind the river ni jadi maknanya berjaya diislamkan oleh sahabat yang lead ataupun yang mengetuai maknanya operasi mengislamkan Kingdom behind the river ni atau Mawara'an Nahar ni adalah sepupu Nabi SAW iaitu Qutham ibnu Abbas. Maknanya adiknya Abdullah bin Abbas. Qutham ibnu Abbas. Dan Qutham ibnu Abbas ni tuan-tuan sekalian adalah karena Qutham ibn Abbas ashbahan Nabi SAW khalqan wa khuluqan. Dia adalah orang yang paling mirip dengan Nabi daripada sudut perawakan dia dan juga akhlaknya. Maknanya cara dia pakai serban, janggut dia, badan dia, cara dia bercakap macam Nabi SAW. Jadi kalau orang nak tengok Nabi SAW selepas kewafatan Nabi adalah Qutham ibn Abbas.
Dan juga akhlak dia, cara dia melayan orang, macam asybah Nabi sallallahu alaihi wasallam khalqan wa khuluqan. Makamnya ada di Samarkand. Maksudnya ada di Uzbekistan sekarang, maknanya di situ. Jadi maknanya itu tempat asal Imam At-Tirmizi. At-Tirmizi ini adalah satu istilah bagi bandar At-Tirmiz. Itu jadi itu mukadimah pertama dia. Kita nak rehat dulu atau kita terus? Okey, baik. Jadi itu sedikit pengenalan kepada topik kita pagi ini, bagaimana adanya nama Tirmizi tersebut. Jadi kita nak terus meraihkan soalan yang pertama. Boleh Ustaz? Dari sahabat kita Jura Azlin Sufyan. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam. Soalan saya ada dua soalan. Yang pertama, siapakah Imam Tirmizi sebenarnya? Apakah kepakarannya? Dan apakah kitabnya yang paling masyhur serta keistimewaan kitab tersebut? Yang kedua, bagaimana kisah Imam Tirmizi boleh dijadikan inspirasi buat penuntut ilmu pada masa kini? Jadi kita baca dan kita jawab terlebih dahulu soalan pertama. Boleh Ustaz? Boleh. Silakan. Okey. Soalan pertama mengenai kitab, saya simpan dulu sebab perbahasan agak menarik dan sangat panjang. Saya nak jawab soalan kedua, macam mana kisah Imam At-Tirmizi ni boleh menjadi inspirasi bagi penuntut ilmu. Okey. Apa benda yang kita perlu faham adalah Imam At-Tirmizi pertama sekali dia bukan berbangsa Arab. Baik. Dia lahir daripada negeri Futuhat. Futuhat ni maknanya negeri-negeri yang diislamkan oleh para sahabat. Dia bukan bangsa Arab. Jadi ramai orang ulama juga sebenarnya bukan daripada bangsa Arab. Jadi itu sebagai pertama inspirasi bagi kita. Kita taklah kata, orang Arab mestilah dia jadi ulama besar. Tak semestinya. Tak semestinya. Maknanya banyak ulama-ulama yang bukan daripada bangsa Arab. Imam Bukhari bukan daripada bangsa Arab. Imam Abu Daud As-Sijistani bukan daripada bangsa Arab. Banyak lagi. Ini imam-imam hadis belaka ni. Termasuk Imam At-Tirmizi. Maksudnya bahasa asalnya bukan bahasa Arab. Bahasa asal dia adalah bahasa, kalau sekarang ni bahasa Uzbekistan. Mana bahasa asal dia. Jadi macam mana dia boleh menjadi ulama yang merujukkan satu dunia? Betul. Sebab kesungguhan dia dalam menuntut ilmu. Okey. Jadi sebab itu kalau kita tengok hatta ulama daripada Nusantara pun ada yang menjadi rujukan orang Arab. Contohnya Syekh Yasin Al-Fadangi. Syekh Yasin Al-Fadangi daripada Padang. Padang ni adalah negeri maknanya Sumatera. Sumatera ni tanah Melayu. Dulu Nusantara kita ni ada dua tanah. Tanah Jawa, tanah Melayu. Tanah Jawa ni bermula Jakarta ke bawah. Tanah Melayu ni ada Sumatera tu tanah Melayu, Semenanjung tanah Melayu, selatan Thailand sampai ke selatan Filipina. Tu semua tanah Melayu tu. Kalau kita tengok mana sebab tu tanah Melayu lebih besar daripada tanah Jawa. Jadi maknanya Yasin Al-Fadangi daripada Padang, Idris Al-Marbawi daripada Merbau. Yasin Al-Fadangi dianggap sebagai orang yang musnid masyrik, orang yang memegang sanad-sanad, banyak ilmu-ilmu sanad daripada timur. Maknanya daripada timur, dan orang Arab sendiri merujuk dan mengambil sanad ilmu daripada Syekh Yasin Al-Fadangi. Mana orang Melayu kita. Betul. Jadi maknanya tak semestinya orang maknanya Arab saja yang alim, banyak juga orang-orang Arab yang maknanya sebab bahasa dia apa, akhirnya dia pun tak belajar, dia pun tidak alim. Saya waktu duduk di Mesir ada dua fasa saya. Yang pertama saya habis Universiti Malaya. Waktu tu Azhar tengah banyak bagi twinning program berkembang. Jadi maknanya saya celup masuk ke Al-Azhar 2 tahun. Okey. Itu fasa pertama, fasa ilmu agama. Okey, fasa kedua saya ke Azhar adalah fasa saya belajar diving. Diving juga kat Mesir juga Allah. Dekat Mesir juga. Jadi mana saya belajar sampai agak tinggi juga level diving saya adalah di Mesir. Jadi ada dua fasa. Satu bahagian agama, tu bahagian diving Okey. Ketika saya jumpa orang-orang Arab di Dahab, di Hurghada dan sebagainya, jadi saya boleh diving, saya berkawan lah. Apa nama dia menyapa saya, dia kata Muhammad, dia kata Arafta, maknanya Muhammad, kau tahu tak? Kullu badwiyat rah jannah. Semua orang Badui ni masuk syurga tau. Saya cakap, Ashan musyarif haga. Maknanya sebab dia tak tahu apa-apa pun, betul masuk syurga. Maknanya orang Arab, kau tahu tak, orang Arab semua syurga, orang Badui. Kenapa? Dia tak tahu apa-apa pun, betul masuk syurga. Senang kau katakan. Maknanya hatta ramai ulama-ulama yang bukan daripada bangsa Arab. Itu motivasi pertama, maksudnya sebagai penuntut ilmu tu. Okey. Yang keduanya, bermula daripada tanah Tirmiz, maknanya negeri Mawara'an Nahar. Imam At-Tirmizi memulakan perjalanannya ke Khurasan. Khurasan ni nama lain bagi
tanah sebahagian tanah-tanah Parsi. So Parsi juga banyak ulama-ulama banyak ulama. Jadi maknanya merehlah dia daripada Parsi ke Khurasan. Kemudian pergi ke Iraq. Pergi ke Iraq pula, naik pergi ke mula tanah Arab ke Iraq. Kemudian daripada Iraq mereka pergi ke Mekah. Kemudian pergi ke Mekah Madinah pula. Mana daripada atas kalau nak senang faham kalau macam tanah Melayu kan. Dia daripada contoh nak senang faham kan. Macam Mawar An-Nahar ni kalau nak senang faham macam atas sekali, macam bahagian Myanmar ke apa semua, macam itulah. Dia turun, saya kan kalau sirah saya suka semenanjung tanah Arab macam semenanjung Melayu kan. Maknanya kalau Yaman tu adalah Johor, Mekah tu adalah Kuala Lumpur, Madinah tu adalah Kedah. Bila kita nampaklah mana Mekah mana Madinah kan. Kemudian Jerusalem tu macam Bangkok. Atas tu negeri-negeri Mawara An-Nahar. Maknanya nak senang faham daripada Myanmar pergi ke Bangkok menuntut ilmu ni, pergi sampai masuk semenanjung Patani, sampai ke semenanjung maknanya Kedah sampai ke Kuala Lumpur tu. Dan perjalanannya lebih 5,000 km. 5,000 km, kita jangan cerita zaman sekarang naik kapal terbang. Kita bayangkan zaman dulu naik kuda, naik unta, jalan kaki, kesungguhan menuntut ilmu tu. Sebab itu kalau kita lihat Imam As-Sayuti menyatakan bahawa wala yastati'u ilma birrahatul jism. Tidak akan dapat seorang itu ilmu dengan dia berehat-rehat. Tak akan dapat. Seorang akan perlu bersusah payah untuk dia mendapat ilmu. Jadi kalau kita tengok manakana At-Tirmizi yuhibbul ilma wartihal. Imam At-Tirmizi orang yang sangat cintakan ilmu dan dia suka berehlah untuk ilmu. Mana berjalan untuk ilmu. Ini kita cerita jalan dulu. Sebab dalam hadis yang pernah sebut as-safar minal azab qita'atun minal azab. Bermusafir ini adalah sebahagian daripada kesengsaraan. Ini kita cerita zaman dulu. Bermusafir itu tak termasuk kena rompak, tak termasuk maknanya tersesat, tak termasuk terperangkap dalam musim sejuk tiba-tiba salji. Banyak kawan-kawan At-Tirmizi ni contoh macam Al-Hafiz Ibn Naqah. Al-Hafiz Ibn Naqah dia melalui satu tempat terperangkap musim sejuk salji yang sangat banyak, tak boleh nak keluar daripada itu, jalan terputus sampai hatta saqatat asabihi, maknanya sampai patah jari-jarinya. Kalau sekarang ni macam gangren maknanya punya sejuk sampai ni gangren ni, terpaksa memang potonglah tangannya itu, jari jemarinya itu sampai macam begitu sekali kan. Min siddatil bardi, maknanya kena terperangkap dengan sangat-sangat sejuk kan. Sebab macam kalau kita cerita mengenai sejuk dekat Genting Highland ataupun dekat Kamera Highland, dia tak macam dekat sana. Kalau dekat sana macam terutamanya kawasan bukit-bukit, kalau musim sejuk tu terperangkap dalam lembah-lembah. Siapa kalau pernah pergi memang musim sejuk yang terperangkap. Saya pernah duduk di Pakistan, belajar di Pakistan. Ketika lepas tingkatan 3 arwah ayah saya hantar untuk buat tahfiz kat sana. Ini cerita awal tahun 80-an. Saya dengan Ustaz Aslin Bollywood tu semua tempat je lain. Satu best kat sana. Jadi saya duduk di Islamabad. Kalau naik sikit, kalau naik sikit di lembah-lembah tu sejuk apabila terperangkap, luar biasa sejuk dia. Dia bukan sejuk yang macam kalau kita panas oven. Ini macam peti ais. Mana sejuk tu terperangkap. Dan saya boleh bayangkan macam mana sampai Al-Hafiz Ibn Naqah sampai saqatat asabihi, maknanya patah tangan-tangan ni, maknanya gangren lah. Mana dulu nak cerita gangren istilah saintifik mungkin tak, maknanya sampai patah tangan-tangannya itu. Itu mana nak ceritanya betapa susahnya ulama terdahulu berehlah dalam menuntut ilmu. Kita sambung. Okey, baik. Jadi dalam apa jua bahasa yang kita gunakan, walaupun kita bukan orang Arab, tapi jikalau ada kesungguhan, kita boleh berjaya dalam menuntut ilmu. Baik, kita nak berjeda seketika. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga guru kita Ustaz Muhammad Abdullah.
Tadi kita telah membicarakan bab yang pertama berkaitan pengenalan kepada Imam Tirmizi, dan sekarang kita nak berpindah kepada bab yang kedua. Selalu kita dengar Tirmizi, tetapi ada juga gelaran iaitu yang disebut sebagai Abu Isa At-Tirmizi. Betul ke Ustaz? Betul. Mungkin ada sedikit pencerahan di situ. Silakan. Okey. Jadi Imam At-Tirmizi ni beliau menggelarkan ataupun dia panggil memperkenalkan diri ini sebagai nama Abu Isa. Betul, kalau kita tengok dalam kitab Sunan At-Tirmizi, bila dia nak mengkomentar satu perkara, dia akan cakap qala Abu Isa. Qala Abu Isa, maknanya dia perkenalkan dirinya dengan Abu Isa. Macam kita sekarang kalau orang buat PhD ke master kan, penulis mendapati penulis kan, penulis mendapati penulis macam tu, penulis mendapati kan. Jadi maknanya nak senang, dia qala Abu Isa. Abu Isa mendapati, Abu Isa mengkomentari, Abu Isa membahaskan, dia maknanya memperkenalkan diri sebagai Abu Isa. Kenapa? Kerana dalam dekat Bandar At-Tirmizi ada 3 orang imam yang menisbahkan diri dengan At-Tirmizi. Jadi kalau sebut maknanya Imam At-Tirmizi ada 3 orang. Imam ada 3 orang. Sebab daripada At-Tirmizi, daripada Tirmiz tu dia ada 3 orang ulama besar. Yang pertama dia panggil At-Tirmizi Al-Kabir. At-Tirmizi Al-Kabir ni Abu Hasan Ahmad bin Hasan. At-Tirmizi Al-Kabir ni At-Tirmizi Senior. Maknanya dia jadi maknanya dia Imam At-Tirmizi junior lah. Jadi At-Tirmizi Al-Kabir. Okey. Yang kedua Hakim At-Tirmizi. Jadi kalau disebut Imam At-Tirmizi, okey, mana satu? At-Tirmizi Kabir kah? At-Tirmizi At-Tirmizi Kabir kah? Atau Hakim At-Tirmizi kah? Ataupun Abu Isa At-Tirmizi? Jadi kalau cakap Imam At-Tirmizi, okey, sebab kita kebetulan kaum Melayu kita kenal seorang je tu. Betul, Imam At-Tirmizi, Imam Hadis. Tapi kalau dunia keilmuan sebut Imam At-Tirmizi, Tirmizi mana satu? Baik. At-Tirmizi Kabir atau Hakim At-Tirmizi atau Abu Isa At-Tirmizi. Sebab ada 3 orang ulama yang menjadi rujukan dunia kepada ke dunia keilmuan, iaitu daripada Tirmizi ni. Okey. Jadi maknanya sebab itu selain daripada maknanya dia menggelarkan diri dengan Abu Isa supaya orang boleh faham, oh ini At-Tirmizi mana satu? At-Tirmizi Kabir kah, Abu Isa At-Tirmizi atau Hakim At-Tirmizi? Ulama-ulama maknanya mengkategorikan untuk senang faham orang yang penghafal hadis. Sebab dia ulama hadis, dia ada gelaran-gelaran dia. Yang pertama Al-Muhaddis. Kalau kita sebut macam katakanlah berkata Al-Muhaddis siapa-siapa. Al-Muhaddis ni mana orang yang faham hadis tapi tak semestinya dia menghafal hadis. Okey, tahap yang keduanya digelar sebagai iaitu Hafiz. Hafiz ni dia ada 2. Satu penghafal Al-Quran, satu lagi penghafal hadis. Al-Hafiz paling kurang 100,000 hadis. Quran 6,000 ayat. Al-Hafiz 100,000 hadis. Bersama sanad dia. Sebab tu kalau ada maknanya kalau kita jumpa nama Al-Hafiz, maknanya kebiasaannya dulu ulama dulu penghafal Quran dia takkan letak gelaran Al-Hafiz. Penghafal Quran memang umumnya orang menghafal Quran. Macam dari ribu ayat ni macam biasa sangatlah. Biasa je kan. Jadi kalau gelaran Al-Hafiz penghafal hadis 100,000 bersama dengan sanad. Masya-Allah. Kemudian hujjah. Seperti contoh macam kita pernah dengar Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Al-Hujjah ni iaitu bagi orang yang menghafal 300,000 hadis bersama sanad dia. Just Hujjatul Islam siapa kan, At-Tirmizi dan sebagainya. Kemudian barulah Al-Hakim orang yang menghafal 500,000 hadis kan, maknanya ataupun 3,000 ke atas, 300,000 ke atas bersama dengan ilmu-ilmu dan sanad-sanad dan sebagainya. Ini kalau tadi batu kalau kita tengok, walaupun Imam At-Tirmizi penghafal hadis tapi ada juga Hakim At-Tirmizi. Hakim At-Tirmizi dekat Tirmiz maksudnya dia juga ulama hadis kan, ulama hadis tapi maksudnya ada hakim mana kita tahu terus. Oh hakim ni mana 300,000 ke atas penghafal hadis dia 300,000 ke atas dan maksudnya dan beserta sanad-sanad dia. Jadi kita boleh bayangkan maknanya gelaran yang ulama lain bila meletakkan menyebut nama dia macam ni lah, nak senang faham kita lah. Kita kan kalau maknanya PhD doktor. Nah, PhD ada
ada buat kajian, dapat gelaran Profesor Madya, Profesor macam itulah, nak senang faham lah. Nak senang faham dia. Jadi maksudnya itu gelaran kepada keilmuan, dan kenapa dia digelar gelaran dia sebagai Abu Isa, dia establishkan dia ataupun dia memperkenalkan diri dia sebab sebab At-Tirmizi saja kalau dunia keilmuan ada 3. Betul. So At-Tirmizi mana satu? So lepas ni kita boleh katalah mengikut Imam At-Tirmizi, At-Tirmizi mana satu? Gitu. Sebab apa? Dah dengar tanyalah ustaz. Okey, baik. Jadi jelas dan nyata kenapakah disebut sebagai Abu Isa At-Tirmizi, kerana pada ketika itu ada 3 orang yang nama atau gelarannya sama. Jadi untuk membezakan maka diletakkan Abu Isa At-Tirmizi. Baik, jadi itu antara bab yang telah kita fokuskan. Seterusnya ustaz. Okey, bab ketiga. Baik. Bab ketiga. Okey. Bab ketiga kita nak tengok tahun kelahiran Imam At-Tirmizi. Okey. Imam At-Tirmizi ni lahir pada, kalau dari sudut hijrah dia adalah 209 hijrah. 209 maknanya kurun ketiga selepas Nabi SAW. Okey. Kalau daripada sudut Masihinya, sudut Masihi dia 800 Masihi, 824 Masihi. Maknanya kurun ke-8 Masihi, kita kurun ke-20 kan. Maknanya 2022 dia 800 Masihi. Okey. Jadi Nabi SAW maknanya lahir, kemudian kurun pertama disebut mana zaman Nabi SAW dan juga para sahabat, mana kurun kedua hijrah, kurun ketiga hijrah, dan ada dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa makna khairul quruni qarni, sebaik-baik kurun adalah kurun aku, kata Nabi SAW, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, kemudian kurun seterusnya, kemudian kurun seterusnya. Jadi para muhaddis, maknanya ahli hadis mensyarahkan hadis ini bahawa sebaik-baik kurun adalah Nabi SAW dan juga para sahabat. Kemudian nak senang faham, zaman anak sahabat. Kemudian seterusnya zaman cucu sahabat. Mana tabi'in. Jadi mana Imam At-Tirmizi lahir pada 209 hijrah. Maksudnya dia adalah golongan tabi'in kita panggil, sahabat, tabi'in, tabi'in, maknanya golongan ketiga. Dan dia Imam At-Tirmizi lahir kurun ketiga tu dari sudut kerajaannya, kerajaan Bani Abbasiyah. Okey. Kalau kita nak faham, lepas Rasulullah SAW wafat, diganti dengan 4 orang khalifah. Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali. Keempat-empat ini dipanggil Khulafa Ar-Rasyidin. Khulafa Ar-Rasyidin. Selepas zaman Khulafa Ar-Rasyidin berakhir pada 38 Hijrah, diganti dengan kerajaan Bani Umayyah. Bani Umayyah sampai 132 Hijrah. Bani Umayyah kemudian diganti dengan zaman Abbasiyah. Zaman kerajaan Abbasiyah. Kemudian zaman Abbasiyah ni zaman kegemilangan ilmu. Okey. Khulafa Ar-Rasyidin umumnya pusat pentadbirannya berada di Madinah. Umayyah pusat pentadbirannya berada di Damsyik, sekarang Syria lah kan. Abbasiyah ni pusat pentadbiran di Baghdad. So kita dengar kegemilangan Baghdad kan? Sehinggalah akhirnya dihancurkan oleh Mongol, tentera Mongol. Jadi maknanya Imam At-Tirmizi lahir pada kurun ketiga zaman kegemilangan ilmu. Maknanya ilmu-ilmu ketika itu kitab-kitab banyak, kajian-kajian banyak. Dalam konteks kajian hadis sudah semakin matang. Sebab itu telah lahir, maknanya hadis yang dikumpul pada zaman sahabat, dikumpul oleh zaman anak-anak sahabat, kemudian diteruskan pada cucu sahabat. Kali ini mereka sudah membicarakan mengenai adakah hadis ini sahih ataupun tak sampai martabat sahih, dia panggil hasan, ataupun daif kan, ataupun maudhu'. Beza hadis daif, hadis maudhu'. Orang Melayu kita kadang hadis daif ni seolah-olah hadis maudhu'. Hadis maudhu' hadis ciptaan, tak boleh langsung dipakai, itu hadis palsu. Daif dia banyak sebab. Kadang-kadang perawiannya mungkin tak bersambung, kadang-kadang maknanya perawiannya tak ada kelemahan itu dan ini, kemudian kadang-kadang itu daif. Dan daif dia tidak boleh dibuat hujah untuk akidah dan juga untuk hukum hakam, tapi boleh dibacakan sebab dia bukan maudhu', dia bukan bukan palsu, boleh dibicarakan untuk fadail amal.
maknanya untuk merangsang kita membuat amalan. Sebab tu Imam Al-Ghazali banyak menitipkan hadis-hadis walaupun dhaif dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kita tak boleh cakap apa Imam Ghazali hadis dhaif. Hadis dhaif tetap hadis. Belum bukan hadis maudhu'. Maudhu' hadis yang tertolak. Maknanya ketika zaman Imam At-Tirmizi telah ada kematangan dalam memilih dan mengkategorikan hadis-hadis supaya kita senang nak faham. Kan? Maksudnya adakah hadis ini memang sahih, boleh hujah untuk hukum hakam ataupun hujah untuk akidah, kan? Ataupun hadis ini hasan ataupun hadis ini dhaif, tak boleh buat hujah untuk hukum hakam ataupun untuk dhaif untuk apa nama untuk akidah, tapi boleh digunakan untuk fadail amal ataupun maudhu' ni maknanya penciptaan lah. Betul. Ada contoh macam banyak ada ciptaan ketika tu orang mencipta hadis untuk melakukan barangan dia, atau waktu tu pertentangan antara Syiah, Ahli Sunnah wal Jamaah sebagainya. Orang Syiah banyak mencipta ciptaan hadis yang memang maudhu' kan. Maknanya sebab itu dikategorikan. Kalau tidak semua orang akan cakap ni Rasulullah sebut, ini Rasulullah sebut, ini Rasulullah sebut. Semua orang mengaku begitu. Kan? Macam sekarang lah katakan dai hakim cakap macam ni tau. Betul ke dia cakap macam tu kan? Maknanya awak dapat daripada mana? Dalam tanyalah ustaz. Betul lah tu. Sahih mengikut sebab ada rakaman tanyalah ustaz. Betul. Kalau dengar-dengar aja betul ke cakap macam tu? Tak dengar pun tanyalah ustaz tak ada. Mungkin maknanya daim lah, ataupun kalau daim tu banyak rawi contoh, ataupun ni orang mereka ni dai hakim tak ada cakap macam tu pun. Contoh. Contoh. Dia antara maksudnya kelahiran dia 300 tahun dari zaman masih lagi disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik kurun bila ketika dilahirkan begitu. Okey. Kita baik. Jadi itu kelahiran bagaimana Imam Tirmizi kita dilahirkan. Baik, jadi banyak lagi yang ingin kita bicarakan, cuma kita ingin beristighfar seketika. Boleh Ustaz? Boleh. Teruskan bersama dengan kami pastinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Banyak perkara yang telah kita bicarakan dalam Tanyalah Ustaz pada pagi ini. Antara yang menarik perhatian saya ialah gelaran-gelaran ulama terdahulu, iaitu antaranya Al-Hujjah, Al-Hafiz, Muhaddis. Yang selalu kita dengar ialah Al-Hafiz itu orang yang hafal Quran, sedangkan ulama-ulama terdahulu jikalau ada gelaran padanya Al-Hafiz menunjukkan mereka menghafal ratusan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ratusan ribu hadis Nabi kita. Baik, bercakap tentang pandangan ulama. Hari ini kita melihat bagaimana pandangan institusi ulama kepada Imam Tirmizi, Ustaz. Silakan. Okey. Jadi sekarang ni maknanya kita nak tengok sebab Imam Tirmizi ni berbeza dengan kebanyakan imam-imam yang lain. Pertama sekali, dia kan At-Tirmizi yuhibbul ilma wartihal. Sangat mencintai ilmu dan suka berjalan. Okey. Jadi metodologi dia adalah bukan saja metodologi metod cara dia mencari ilmu, bukan saja daripada metod perpustakaan ataupun library, dapat kitab study rasa alim macam kebanyakan orang sekarang di Baghdad saya cerita maksudnya. Waktu belajar kat universiti, keluar diploma, keluar BA berkapa macam ni. Tu orang sana bid'ah, orang sana sesat apa. Metod apa nama metod library method kan. Ada satu orang waktu saya tanyalah ustaz, dia komen. Waktu tu kita bicara mengenai terpadamnya api Majusi, kelahiran Nabi SAW dengan saya kan. Jadi ada satu orang komen lah. Di sini memang ada 3 statusnya. Pertamanya pertamanya okey, yang kedua tak ada apa-apa okey, yang ketiganya dhaif. Dia terangkan 3 status, tapi dia ambil yang dhaif ni, mau dhaif apa sebenarnya. Okey. Kita tunjukkan footage ataupun gambar tempat metodologi saya, kita sampai tempat ada gambar.
Okey, ini tempat terpadamnya api Majusi. Lepas Rasulullah wafat, dia kelang kabut, dia usaha jaga. Tengok, maksudnya maknanya mereka mengakui, mereka jaga balik dah 1500 tahun lebih kurang, 1400 tahun lebih api itu. Maknanya metodologi bukan pustakaan semata-mata. Betul. Ni pustakaan mata-mata kata tak betul tak betul kan ni. Jadi macam mana metodologi dia? Okey. Kan At-Tirmizi yuhibbul ilma wartihal. Dia metodologi dia bukan saja perpustakaan, tapi bertemu dengan orang-orang, maknanya tengok. Sebab apa tau? Apabila kita bertemu dengan banyak guru, kita bukan saja dapat ilmu yang sama konsisten dia. Contoh kata hari ini, kita belajar dekat satu orang ilmu fiqh bab semayang. Belajar daripada orang lain ilmu fiqh bab semayang. Sama ilmu juga, konsistensi ilmu tu, tapi syarah dia kadang-kadang ada yang dipanggil sebagai lebih cermat. Lebih cermat. Contoh macam katakanlah guru-guru pondok kan, sebab dia memang duduk pagi sampai malam mengajar satu kitab, perbahasannya lebih cermat dibanding kalau ada kata universiti, sebab kita punya maksudnya time frame kita. Jadi maknanya mungkin nak lebih lagi detail, bacalah sendiri. Pensyarah cuma buka satu kunci pintu, ni bab ini kan baca sendiri. Ini kitab rujukan. Banding dengan pondok. Jadi maknanya kitab yang sama, syarahnya berbeza. Kemudian yang keduanya, kan At-Tirmizi yuhibbul ilma wal irtihal. Apabila kita menziarahi banyak ulama, bukan saja kita belajar mengenai ilmu itu, tapi kita tengok akhlak dia. Sebab ada orang yang memang dia akhlak dia itu maksudnya mencerminkan ilmu dia daripada sudut melayan tetamu. Kita boleh belajar, melayan tetamu. Saya pernah menziarahi Allahyarham di Batu Pahat, Habib Al-Idrus, kan? Saya belajar di sana macam mana yang dikatakan melayan tetamu. Luar biasa. Kita belajar dekat universiti, maknanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan juga Rasul hendaklah memuliakan tetamunya. Tapi ketika saya belajar di universiti, saya belajar matan hadis itu, saya tak berkesempatan banyak untuk pergi rumah pensyarah-pensyarah saya melihat bagaimana praktikalnya ilmu itu. Jadi apabila saya ziarah Habib Al-Idrus, saya belajar bukan saja ilmu, konsistensi ilmu yang lain, tapi akhlak tu. Praktikalnya. Macam begini lain tetamu, Masya Allah, rumahnya buruk je. Masya Allah. Dibandingkan rumah orang lain kan. Macam seolah-olah rumah tu belakang ada restoran. Keluar makan. Habib, tak apa, anda tamu. Keluar makan. Lepas tu kita orang Melayu, kita nak ziarah orang alim, biasa nak balik kan, sedekah sikit kan. Itu dalam Melayu kan. Jadi bila saya pun saya ziarah 9 orang dengan sahabat, ada duit tu nak salam sini, nak balik salam lah. Salam, terima kasih. Apa ini kata? Anta musafir, anta lebih perlu. Dia pula buka seluk poket dia. Ini anta punya. Dia pula kita. Okay. Kita iman tak kuat, alhamdulillah. Apa ni Habib? Saya ziarah okey, kita biasa tengok, kita biasa jumpa Habib Omar bin Hafiz. Masya-Allah. Abang Hafiz. Saya pernah duduk di rumah dia. Dekat saya pernah jadi tetamu dia dekat Hadramaut. Ketika 2005 saya rehlah ilmu, saya pergi, saya duduk rumah dia, jadi bertamu rumah dia. Saya tengok macam mana akhlaknya di rumah. Masya-Allah. Kita tengok biasa kita jumpa kat sini macam mana dia meraih orang, salam orang dan sebagainya. Akhlak di rumah tidak boleh berpura-pura. Betul. Dia di rumah macam mana gaya dia, macam mana cara dia. Ketika saya bertamu di rumah dia, ada satu orang anak yatim keturunan Nabi SAW juga. Pun dia ambil bertamu, budak tu kecil lagi. Jadi dia duduk kat rumah dia, dia pesan dekat saya, kalau enta ada zakat ni, tapi dia cakap bahasa Arab lah kan, ada zakat, jangan bagi pada anak ini, kerana anak ini keturunan Nabi SAW, dan keturunan Nabi SAW tidak boleh terima zakat, sedekah boleh. Faham? Jadi mana kan ada 5 orang yang tak boleh terima zakat kan, orang kaya, asnaf fakir miskin, kemudian orang yang ahli maksiat, ternyata maksiat dia, orang yang maknanya di bawah tanggungan nafkah kita, kemudian maksudnya orang kafir, dan juga keturunan Nabi SAW. So keturunan Nabi SAW sedekah boleh, zakat tak boleh. Sebab dia ada bahagian dalam ghanimah. Jadi ada bahasa ulama tu. Dia pesan kat saya, dan saya tengok macam mana meraih anak yatim.
Apa yang dikatakan Mariana Yatim. Jadi irtihal bukan saja kita melihat irtihal mana berjalan, berjalan menziarahi para ulama tu bukan saja ilmu, konsistensi ilmu itu, tapi akhlak itu. Kan kita sebab tu ziarah para ulama. Sebab tu kenapa dalam hadis Nabi SAW ada menyebut supaya rapat dengan ulama, supaya bukan saja kita tengok sembang dengan dia, mana mengambil istifadah ataupun manfaat daripada beberapa patah-patah ilmu dia, tapi akhlak tu. Sebab akhlak tu dia tak macam kita cerita. Dia kita kena tengok. Kita kena tengok, kita kena mencontohi. Dia panggil qudwah. Qudwah tu kita contohi. Contoh macam memuliakan tamu. Okey, memuliakan tamu macam mana? Saya tahu, oh macam gini mula ketemu, Masya Allah. Itu menzahiri ulama. Jadi maknanya jadi Imam At-Tirmizi itu maksudnya pujian ulama-ulama lain sangat-sangat suka ilmu dan irtihal. Kenapa irtihal tu atau rihlah ilmu tu ditekankan? Sebab banyak jalan, banyak pengalaman, betul, banyak apa yang ditengok, banyak apa yang dibawa balik. Sebab ada beza antara cerdik, pandai dan bijaksana. Okey, pandai ni orang belajar. Kita masuk universiti, kita belajar. Ayat pertama diturunkan supaya kita pandai. Iqra, baca. Cerdik adalah orang yang ada pengalaman. Belum tentu orang pandai cerdik. Betul. Kita hari ini belajar ilmu perniagaan dekat universiti. Kita tak ada pengalaman berniaga belum tentu berjaya. Betul. Ada orang yang sekolah pun tak. Tapi dia dari kecil jual kuih sampai besar boleh berniaga. Mana pengalamannya banyak, dia cerdik. Masya-Allah. Ilmu dengan belajar, memerhati. Pengalaman melahirkan kecerdikan. Gabungan antara pandai dan juga cerdik itulah bijaksana. Dan setinggi-tinggi bijaksana apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah sebut wattaqullah wa yuallimukumullah. Kamu bertakwa kepada Allah, maka Allah akan ajar kamu ilmu. Jadi maknanya cara mana Allah ajar ilmu kalau kita bertakwa? Sebab setinggi-tinggi kebijaksanaan adalah apabila dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jalan kasyaf. Allah buka hijab mata telinga ni, dengan jalan ilmu laduni, dengan jalan ilham, dengan jalan firasat. Ittaqu firasatal mukmin, kau takut firasat orang beriman, dia melihat dengan bantuan Allah. Dengan jalan mimpi, salah satu maknanya an-nubuwah, kenabian yang masih dikekalkan, dihadiahkan kepada umat Muhammad, iaitu orang yang jaga ketakwaan paling kurang 1/40 mimpi dia benar sebagai panduan hidup dia. Datang kita lihat bagaimana jasad Nabi SAW pernah ingin dicuri oleh Yahudi daripada Maghribi, daripada Maroko. Kan Maroko tengah pertandingan. Kalau Ustaz. Kalau saya tak tengok bola, tak tahulah dah kalah. Okey. Maghribi atau Maroko ada dua orang Yahudi pernah merancang ingin mencuri jasad Nabi SAW. Okey, pada tahun 1150 Masihi. Tapi kenapa boleh gagal? Dia rancang begitu teliti, menyamar jadi orang ulama, orang iktiraf ulama daripada Maghribi. Rupa-rupanya dekat rumah dia digali lubang sampai makam Nabi dah. Dah nampak kaki, kalau ikut dalam sirah tu kaki Sayyidina Omar sudah. Mana kan maknanya Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Omar. Mana dah sampai sebelah sini. Jadi kalau kita nak tahu, kalau kita datang Masjid Nabawi, kita ngadap ke arah Kaabah, maknanya menghadap ke Mekah kan, Masjid Nabawi kan. Dia sebelah kiri, dia duduk belakang bakit sikit. Belakang bakit tu, di situ gali. Begitu teliti perancangan dia. Maka ketika itu Nabi SAW datang pada mimpi satu orang panglima Islam, Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Nabi datang, tengok aku daripada dua orang ini. Mahmud Az-Zanki bangun malam-malam, apa cerita ni? Tidur balik, mimpi yang sama. Pagi-pagi dia kata, kenapa aku mimpi Nabi? Dan Nabi kata, sama aku daripada dua orang ini. Maka panglima-panglima lain kata, kita ziarah Madinah lah. Maka daripada Syam sana, mereka turun ziarah ke Madinah. Dia kata, apa nak buat? Kita buat kenduri makan. Semua wajib hadir. Kenduri makan semua wajib hadir. Maka ditanya pada Gubernur Madinah. Gubernur Madinah kata, ada dua orang alim sangat, dia tak hadir sebab tak nak keramaian ni. Maka Nuruddin Mahmud Az-Zanki kata, paksa dia hadir. Paksa-paksa, Nuruddin Mahmud Az-Zanki kata, ini orang dalam mimpi aku. Sila makan Pak Syekh, sila makan Pak Syekh. Nak senang faham kan? Maka dia pergi rumah orang tu, rupanya dia telah menggali lubang sampai ke makan Nabi SAW. Macam mana perancangan liciknya itu dipatahkan?
dengan mimpi. Masya Jadi Allah. mimpi salah satu, tak boleh jadi sumber tunggal, tak boleh. Ya. Saya ni mimpi awak. Tak boleh, tak boleh. Dia salah satu daripada kebijaksanaan yang Allah bagi, yang 5 tu kan. Jadi pandai, cerdik, bijaksana. Sebab tu kana at-Tirmizi yuhibbul ilma wa irtihal. Kenapa irtihal tu ditekankan oleh ulama, dan ulama sangat respect kerana irtihalnya itu bukan saya dapat ilmu, dapat akhlak, tapi dapat pengalaman. Betul. Sebab pandai kalau ada ilmu, cerdik, ada pengalaman. Gabungan cerdik dan pandai, bijaksana. Okey, jadi itulah antara sebab mengapakah Imam Tirmizi dikenali sehingga hari ini, kerana sangat cintakan ilmu dan suka berjalan mencari pengalaman. Baik, kita nak berjeda sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Buat anda yang mungkin baru bersama dengan kami pada pagi ini, kita sedang membicarakan tentang satu susuk tubuh yang sangat mulia, iaitu Imam Tirmizi bersama dengan guru kita Ustaz Muhammad Abdullah. Cuma ketika berehat tadi, saya terfikir tentang satu kitab yang selalu kita baca dan selalu kita dengar, iaitu Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam Tirmizi sendiri. Cuma kalau sedang penonton perhati elok-elok, kenapakah di hujung karangan tersebut baru diceritakan tentang mimpi-mimpi kepada Rasulullah SAW? Ialah mungkin kenapa tidak diletakkan di tengah ataupun permulaan. Silakan, Ustaz. Terima kasih kepada Dr. Hakim dan kepada seluruh ibu-ibu, akak-akak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian. Okey. Salah satu karangan yang luar biasa daripada Imam At-Tirmizi adalah kitab Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah ini adalah satu kitab yang menceritakan mengenai Nabi SAW. Daripada khalqan wa khuluqan. Khalqan daripada maknanya bentuk Nabi SAW dan akhlak dia. Khuluqan maknanya bentuk berapa uban Nabi SAW, macam mana mukanya, macam mana cara berjalannya, macam mana bentuk bidang dia, maknanya, dan juga akhlak Nabi, senyuman dia macam mana, dan juga ada barang-barangan peninggalan Nabi, contohnya pedang-pedang Nabi SAW, dan bab yang terakhir, kitab Syama'il Muhammadiyah ni ditahqiqkan yang masyhurnya oleh dua orang, iaitu Syekh Mahir Yasin Al-Fahal. Syekh Mahir Yasin Al-Fahal maknanya ditahqiqkan menyebut 415 hadis daripada 56 bab. 415 hadis. Tak banyak, 415 hadis. 415 hadis ni orang sekarang ni ngapal lagu pun 100 dah ngapal lah. Lagu tu banyak. Ini hadis-hadis je. 415 sikit je. Kita boleh beli, baca sendiri sebab straightforward je. Betul. Kalau nak faham lagi, maka belajar. Tapi baca pun boleh faham. Baca boleh faham Jadi 415 daripada 56 bab. Kemudian ditahqiq oleh Syekh Hisham Hadi. Syashul. Nama macam Arab lah kan. Jadi kita jaga Arab. Syekh Hisham Hadi maknanya ada yang 355 bab dan sebagainya. Jadi maknanya 56 bab. Tapi nak ceritanya, bab-bab ini 56 bab nama tahqiq daripada Syekh Mahir, daripada 415 hadis. Bab yang terakhir adalah hukum ataupun menceritakan mimpi Nabi SAW. Jadi kenapa Imam At-Tirmizi ni dia menyusun kitab cerita dulu pasal tubuh badan Nabi, akhlak Nabi, akhir babnya adalah macam mana kalau kita mimpi Nabi SAW. Sebab barang siapa yang mimpi Nabi SAW, dia memang betul-betul jumpa Nabi SAW. Sebab syaitan tidak akan mampu untuk menyerupai Nabi SAW. Kenapa diletakkan? Pertama, bab hukum mimpi itu. Yang maknanya bertuah lah kalau kita dapat maknanya mimpi Nabi SAW. Yang keduanya adalah siapa yang membaca 415 hadis. Ibu-ibu kakak lepas ni pergi cari kitab Syama'il Muhammadiyah. Terjemahan bahasa Melayu straightforward je.
Sebab apa? Bila kita baca daripada bab pertama, hadis pertama sampai kepada bab yang terakhir, bab yang ke-56, maka kita akan dapat faham macam mana bentuk Nabi SAW, rupa Nabi SAW, akhlaknya bagaimana dan sebagainya. Maka ketika kita mimpi, kita boleh faham macam mana rupa Nabi SAW. Sebagai contohnya katakanlah bahawa uban Nabi SAW di akhir hayatnya tak sampai dalam 20 helai. Baik. 20 helai. Tiba-tiba kita datang satu orang kita tak kenal. Tiba-tiba macam rambut-rambut putih tu kan. Maka bukan. Kenapa letakkan? Supaya kita kenal Nabi. Dan mudah-mudahan kita baca Syama'il Muhammadiyah, Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan kita untuk mimpi Nabi SAW. Ya. Dan apa Syama'il Muhammadiyah ini maksudnya bila kita contoh macam Nabi itu maknanya dengan serbannya contohnya. Satu ikatan di kepala. Tiba-tiba datang orang mengaku Nabi pakai topi keledar contohnya. Sudah tentu itu bukan Nabi SAW seperti mana digambarkan. So baca, cari kitab nama Syama'il Muhammadiyah. Banyak terjemahan bahasa Melayu pun ada. Maksudnya pergi cari kedai-kedai buku. Itu pada saya wajib bacalah. Sebab itu qala At-Tirmizi rahimahullahu taala, berkata Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, sanaftu hadzal kitab, aku mengarang kitab-kitab ini, Sunan At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, fa'aradtuhu ala ulama'il Hijaz, aku tunjukkan kepada ulama Hijaz. Jadi Imam At-Tirmizi ini dah ada dua fasa, satu waktu dia belajar, satu lagi round kedua dia dah jadi alim, dia ziarah tengok kitab. Sanaftu hadzal kitab fa'aradtu ala ulama'il Hijaz, aku tunjukkan ke ulama Hijaz, fa'aradu bihi, mereka semua macam, bagus sangat kitab ini. Kemudian wa aradtu ala ulama Iraq, aku pergi ke Iraq, aku tunjukkan kepada ulama-ulama Iraq, fa'aradu bihi, mereka semua sangat bagus kitab ini. Wa aradtu ala ulama Khurasan, maknanya aku tunjukkan kepada ulama Khurasan pula, fa'aradu bihi, maknanya mereka semua mengatakan bagus sangat kitab ini. Kemudian apa kata Imam Ghazali, sampai dia dah ngarang kitab dengan sangat ikhlas, sangat menjaga adab, sangat menjaga disiplin ilmu dia, tunjukkan semua ulama-ulama mengiktiraf. Maka apa kata Imam At-Tirmizi, wa man kana fi baitihi hadzal kitab fa ka'annama fi baiti Nabi sallallahu alaihi wasallam yatakallam. Masyaallah. Siapa yang ada kitab ini di rumahnya, seolah-olah ada Nabi di rumahnya bercakap dengan dia. Masyaallah. Sebab itu kitab Jami' At-Tirmizi atau Sunan At-Tirmizi, Syama'il Muhammadiyah, biar menjadi kitab yang wajib yang berada di rumah kita. Betul. Jadi sekali-sekali kita baca seolah-olah Nabi berada di rumah bercakap-cakap dengan kita. Bayangkan seolah-olah kalau kita baca Syama'il Muhammadiyah contohnya, kita dapat bayangkan gambaran macam mana rupa Nabi, macam cara jalan, macam cara bercakap. Kemudian kita baca Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi, macam mana nasihat-nasihat daripada hadis-hadis Nabi SAW. Jadi mana siapa ada, sebab dia bercakap, aku dengan keikhlasan aku karang betul-betul untuk maknanya manfaat kepada ummah. Aku pula bukan syok sendiri, aku tunjukkan. Kerana sekarang ni macam tesisnya itu maknanya diakui oleh beberapa panel pakar. Panel pakar kata bagus. Maka dia kata, sampai dia kata, siapa yang ada, inilah manusia terbaik aku, biarlah ada di rumah. Siapa yang ada di rumah, macam Nabi bercakap-cakap dengan dia tu. Masya Allah, subhanallah. Betul lah kata orang ketua kita, tak kenal maka tak cinta. Kita hari ini kenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi tak cinta sebab tak begitu mengenali. Jadi antaranya ialah mungkin kita boleh membaca kitab karangan Imam Tirmizi kita pada pagi ini, iaitu Syama'il Muhammadiyah. Bak kata ustaz tadi, seolah-olah Nabi duduk di dalam rumah kita. Baik, jadi itu antara bab-bab yang telah kita fokuskan. Kita dah belajar apakah nama kepada Imam Tirmizi, di mana lahirnya, apakah gelarannya dan seterusnya ustaz. Apakah yang akan kita fokuskan lagi? Kemudian apabila Imam Syafi'i pula Imam Ghazali pula Imam Tirmizi. Apabila Imam Tirmizi ni dia adalah maknanya good student lah, maknanya student yang sangat bagus. Okey. Apa takrifan student yang bagus? Okey, takrifan student yang bagus, dia bukan saja menunggu butir-butir ilmu daripada gurunya, tapi dia melahirkan soalan-soalan yang bagus. Jadi maknanya kadang-kadang maknanya orang nak jadi yang bagus ni bukan saja ada guru yang bagus, dia kena ada anak murid yang bagus. Betul. Sebab anak murid yang bagus ni dia berfikir, dia melontarkan ilmu, maka guru tu boleh berfikir, tak pernah tengok dapat soalan ni kan. Dia boleh berfikir macam mana mencari satu ilmu tu. Kan? Jadi macam kalau tanyalah ustaz-ustaz kat depan kita, ustaz-ustaz Daya Hakim kan. Kalau kita maknanya dah start mengajar.
mengajar, dalam tempoh 2 ke 3 tahun, kita akan perasan soalannya dia akan berulang benda yang sama je. Kalau kita perasan kalau siapa yang mengajar tidak yakin dan mengajar kan. Sebenarnya soalan sama je. Seolah orang di Benot Johor dengan orang dekat dekat Arau Perlis, dengan orang Gomusang Kelantan dan juga Rompin dan di Kuala Lumpur. Dia akan berkisah benda yang sama. Bahasa je beza Bahasa je beza. Cara tanya. Ustaz tanya sikit saya. Dengan ustaz nak tanya ni. Faham. Nak tanya ustaz tak faham. Berbahasa je beza. Betul. Tapi soalan sama. Kecuali kalau kita dapat satu student yang maknanya yang dapat melontarkan soalan yang baru. Wah, itu betul. Sebab itu apa kata Imam Al-Bukhari? Imam Bukhari kata apa? Okey Ustaz, sebelum kita nak dengar tentang kata-kata Imam Bukhari itu, kita nak berhenti di sini Ustaz. Okey, sambung. Ustaz di TV3 akan berakhir di sini. Tapi teruskan menonton kami di TV9 kerana kita nak dengar kata-kata Imam Bukhari sebentar sahaja lagi. Baik, jumpa selepas ini pastinya dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Masih lagi bersama dengan saya Da'i Hakim, juga Ustaz kita Ustaz Muhammad Abdullah. Dan tadi sebelum kita berhenti berehat, kita tunda satu cerita berkaitan kata-kata Imam Bukhari kepada Imam Tirmizi. Agak-agak ingat ke tidak? Tak apa. Jom kita dengarkan terus dari guru kita Ustaz Muhammad Abdullah. Silakan Ustaz. Okey. Tadi kita senang cerita macam mana perjalanan Imam At-Tirmizi ni bertemu dengan guru-guru. Maknanya round pertama dia belajar, round kedua tadi kan ditunjukkan kitab daripada ulama-ulama Ijaz, kemudian dia banyak maknanya berbicara bermunakashah ni maksudnya soal jawab lah dengan para ulama yang maknanya mereka temui sampai apa kata Imam Al-Bukhari Imam Al-Bukhari qala Al-Bukhari li Tirmizi rahimahullahu taala man tafa'tu bika akthar mimman tafa'tu bi. Maknanya mimman tafa'ta bi. Maknanya aku ni dapat manfaat daripada engkau, kata Imam Bukhari, lagi banyak daripada engkau dapat manfaat daripada aku. Masya-Allah. Sebab apa? Aku ngajar, maksudnya engkau dapat manfaat. Maksudnya engkau dapat manfaat. Tapi apabila kau bertanya macam saya sebut tadi kan, kalau kita biasa mengajar, mungkin ustaz kita, ustazah kita di depan, dalam 2 tahun, 3 tahun sebenarnya kita kumpul soalan tu akan berpusing pada benda yang sama. Daerah, logat je beza, muka orang je beza, tapi soalan sama. Sebab itu Syekh Daud Al-Fatani dia ada buku kompilasi soalan-soalan di zaman dia, dipanggil Furu' Al-Masail. Ada 2 jilid Furu' Al-Masail. Jadi kita boleh tengok kitab Furu' Al-Masail Syekh Daud Al-Fatani. Jadi kita boleh belajar, dan kita boleh belajar persoalan-persoalan fiqh ketika itu. Ada yang zaman Daud Al-Fatani soalan yang sama ditanya zaman sekarang. Masih lagi ada. Masih sama. Soalan tu akan berkisar pada soalan benda yang sama. Dan ada juga soalan kita boleh faham. Oh, orang Melayu zaman dulu macam ini. Contoh macam bagaimana menentukan arah kiblat di tanah Melayu dan tanah Jawa. Oh, rupanya Nusantara ni ada 2 tanah. Satu tanah Jawa, satu tanah Melayu. Macam mana menentukan kiblat? Tanah Jawa lain, tanah Melayu lain. Okey. Dengan cara melihat bintang sebagainya. Sekarang kompas senang je. Okey. Jadi bila dia munakashah, maksudnya bila bertanya satu benda, soalan-soalan yang murid yang bagus tanya soalan yang bagus, dan guru akan dapat manfaat. Oh, tak pernah terfikir soalan ni. Macam saya satu hari pernah satu orang murid saya bertanya soalan. Soalan yang biasa ni, biasa pusing-pusing soalan sama je. Maknanya biasa. Tapi dia tanya, Ustaz, nak tanya sikit lah Ustaz. Saya kata, kenapa? Kita ni, kata Nabi SAW, kata Al-Quran, salah satu benda yang buat manusia jadi jahat adalah sebab setan. Sebab setan setan kan allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia membisikkan hati manusia. Kemudian dalam hadis disebut dia berjalan melalui aliran darah. Kemudian dalam sumpah syaitan surah Al-Hijri ayat 39, Hijri ayat 39, ketika dia dihalau di syurga, apa kata syaitan? Syaitan kata, qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Tuhan, aku bersumpah depan Allah SWT, aku akan elokkan maksiat di mata anak Adam dan aku akan sesatkan mereka semuanya. Maknanya itu sumpah iblis. Maknanya manusia jahat salah satunya sebab setan. Betul.
Apa itu Ustaz? Setan jahat sebab apa? Dia dah setan dah. Manusia jahat sebab setan. Setan jahat sebab apa? Kan? Maknanya dia sendiri dah setan. Adakah dia membisikkan, setan tu membisikkan kat diri setan supaya jadi setan? Manusia kena bisik kat setan, maka manusia jadi setan. Ni setan macam mana? Kenapa manusia jadi setan? Saya kata, uish, ini soalan luar biasa ni. Tak pernah ditanya. Betul. Luar biasa ni kan. Saya fikir, bagi saya masa sikit. Saya fikir, dalam Al-Quran Allah sebut kan, bagaimana syaitan ni dia jadi jahat sebab takabur. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, dia jadi daripada orang-orang kafir. Maknanya manusia akan boleh jadi jahat tanpa setan kalau ada sifat takabur. Faham? Mana kalau orang takabur. Sebab tu kenapa ada orang ulama yang jahat contohnya kan, ulama su' dipanggil. Bila dia takabur, dia rasa dia hebat, ilmu dia bagus. Ada takabur, dia boleh jadi jahat sendiri. Dia merosakkan diri dia sendiri tanpa ada syaitan yang membisikkan. Sebab tu sifat takabur dalam hadis Nabi SAW, Nabi tekankan betul-betul supaya kita hilangkan sifat takabur dalam diri kita. Sampai la yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibir. Tidak akan masuk syurga orang yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah al-kibir. Kibir itu takabur lah. Kenapa begitu keras ingatan Nabi SAW? Sebab sifat takabur boleh membawa orang jadi jahat tanpa bisikan syaitan. Dia destroy diri dia sendiri-sendiri dia. Kan? Jadi maknanya, sama juga, jadi saya nak cerita dia adalah bagaimana Imam Bukhari kata, kau ni dapat manfaat daripada aku, maknanya aku dapat manfaat daripada kau lebih banyak daripada kau dapat manfaat daripada aku. Sebab apa? Sebab soalan-soalan Imam Tirmizi itu menyebabkan Imam Bukhari lagi banyak mengkaji dan mencari jawapan apa yang Imam Tirmizi lontarkan soalan tu. Jadi maksudnya sebab itu maknanya as-su'al miftahul ilmi. Maknanya soalan yang bagus adalah kunci kepada ilmu. Sebab tu otak kita kena berfikir soalan-soalan yang bagus sebab dia adalah kunci kepada ilmu. Okey, baik. Jadi itu antara cara untuk kita mendapatkan ilmu, kena bertanya. Orang Melayu kata, kalau malu bertanya, maka sesat jalan. Dan kalau nak bertanya pun ada adab-adabnya yang perlu kita penuhi. Dan kalau boleh, pertanyaan itu pertanyaan yang betul-betul pertanyaan. Sebab kadang-kadang orang kita ni pantang diberi pelawaan bertanya, tanya soalan yang pelik-pelik. Ustaz pun pening, macam mana nak jawab ni? Jadi soalan tu berkaitan tentang ilmu yang kita pelajari. Contohnya, pada pagi ini kita belajar tentang satu susuk tubuh yang hebat, iaitu Imam Tirmizi. Okey Ustaz, apa lagi ilmu yang boleh kita ambil pada pagi ini? Saya nak cerita mengenai kitab-kitab Imam Tirmizi supaya bila kita sebut mengenai musannif. Musannif ni istilah untuk pengarang. Baik. Pengarang musannif. Kita suka juga nak tahu musannaf. Musannaf ni kitab-kitab dia. Kita dah ceritakan gedebuk kan. Maksudnya Imam Tirmizi hebat dan sebagainya. Kita nak kenal apa kitab yang kita boleh beli untuk kita mengambil manfaat pada dia. Okey. Antara kitab yang bagus untuk kita ada di rumah kita adalah Sunan At-Tirmizi atau Jami' At-Tirmizi. Sunan At-Tirmizi ni maknanya kitab-kitab Sunan At-Tirmizi ni dia disusun dengan begitu teliti. Kita panggil cermat Kalau bahasa ilmu tu cermat. Dia susun dengan cermat. Dibandingkan dengan maksudnya penulisan ulama-ulama yang lain sezaman dia, atau Imam Ghazali atau Imam Bukhari sendiri Sebab apa? Dia dimulakan dengan kitab fiqh. Fiqh ni kitab fiqh. So hadis-hadis mengenai kitab fiqh dan sebagainya. Kemudian ada juga al-maghazi wa siyar. Maknanya perjalanan peperangan Nabi SAW. Sebab fiqhul harb, maknanya peperangan, mengenai peperangan tu dia boleh banyak kita ambil istifadah ataupun kebaikan kalau belajar ilmu peperangan. Sebab peperangan ni dia ada seni dia. Betul. Sebab itu ketika Muhammad Al-Fatih, ayahnya Sultan Murad meninggal, dia bercita-cita sangat nak menawan kota Konstantinopel. Mak tiri dia jaga dia. Mak tiri dia kata apa? Dia kata, ayah engkau pun tak berjaya untuk menawan ke Konstantinopel. Kalau engkau nak berjaya menawan Konstantinopel, engkau kena study 23 operation yang gagal. Masya-Allah. Operasi daripada zaman sahabat dan diketuai oleh Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari. Kan? Maknanya untuk menumbangkan kota Konstantinopel maknanya gagal ataupun tidak berjaya. Dan sebanyak 23 kali. 23 kali gagal. Jadi Muhammad Fatih pun dia study.
23 maknanya peperangan yang gagal menumbang Konstantinopel, maka dia pun memulakan operasi untuk maknanya menawan kota Konstantinopel. Okey. Jadi ketika dah tengah perang ni, sebenarnya dia lemah semangat. Betul. Dia kata aku akan jadi operasi ke-24 yang gagal. Jadi mak dia faham kat dia. Mak dia waktu tu lepas Sultan Murad meninggal, mak dia balik, mak tiri dia yang jaga dia. Apa nama, Sultanah Marmara Bronkovic nama dia. Daripada Serbia datang sebab dia tahu anak dia. Dia jaga anak ni walaupun anak tiri dia daripada kecil dia tahu. Dia datang, waktu tu Mak Al-Fatih sebenarnya nak menyerah dah, kata aku akan jadi 24 yang gagal. Mak dia kata, mak dia tanya soalan. Fatih, Muhammad Al-Fatih, Fatih itu gelaran dia kan. Kau dah belajar belum 23 kali kegagalan yang seorang sebelum ni termasuk bapak kau? Dia kata aku dah belajar. Kalau dah belajar, mak yakin kau boleh tombangkan kota Konstantinopel. Itu semangat balik orang Al-Fatih. Dia lead balik tentera dia dan dapat mengalahkan kota Konstantinopel pada 1452 Masihi. Kan? Itu kisah macam, sebab tu kenapa Imam At-Tirmizi ceritakan juga Al-Maghazi wa Siyar dalam kitab dia. Okey. Kemudian kitab Sunan At-Tirmizi ni maknanya dia banyak jilid. So ada terjemahan dia, banyak belilah. Itu yang kata sanaftu hadzal kitab, aku karang kitab ini dah aku tunjukkan maknanya kepada ulama-ulama setuju sampai kata apa kata Imam At-Tirmizi, siapa yang ada kitab ini di rumah dia macam ada Nabi di rumah dia bercakap-cakap dengan dia. Kan? Syarat pertama ada, yang kedua bacalah. Kedua baca. Okey, apa lagi kitab dia? Tadi kita dah bincang antara Syama'il Muhammadiyah. Syama'il Muhammadiyah tak banyak. Kan? Kalau ikut daripada tahqiq Syekh Mahir bin Yasir Al-Fahal ada 415 hadis saja. Ada tahqiq yang lain ada 390 lebihnya tu. Tapi maknanya tahqiq daripada Syekh Mahir ada 415 hadis. 415 hadis tak banyak. Satu hari kita baca 15 hadis, tahun habis. Betul. 15. Kalau kita baca satu hari 100 hadis, 3 hari habis, 4 hari habis. Khatam. Kan? Maknanya kitab Syama'il Muhammadiyah. Antaranya Al-Ilal As-Saghir. Okey, Imam At-Tirmizi meletakkan dalam belakang kitab Sunan dia, iaitu kitab kecacatan mengenai hadis daripada sudut sanad-sanad dia yang kita orang awam tak nampak. Contoh macam katakan bila orang sebut, okey, kata ginilah Da'i Hakim menyebut Imam At-Tirmizi hebat hadis, contoh okey. Ustaz Muhammad menyebut Imam At-Tirmizi maknanya imam yang hebat. Okay. Maka ada satu orang murid besok ambil daripada rawi kita panggilan Da'i Hakim, Ustaz Muhammad kan. Lepas tu dia orang ni pernah berjumpa ke? Kan? Pernah. Ada bukti dia pernah jumpa dekat tanyalah ustaz. Maknanya betul lah perkataan dia orang sama. Jadi Imam At-Tirmizi kaji sampai dia kata dia pernah jumpa orang ni, betul ke? Hidup sezaman ke? Sampai begitu cermat. Itu kita panggil cermat. Jadi akhirnya banyak istifadah ataupun kebaikan kita boleh belajar cara metod dia menyusun kitab dan sebagainya. Al-Ilal At-Tirmizi Al-Kabir, maksudnya kitab ada. Kemudian baik kita berhenti sebentar. Okey, baik. Jadi itu contoh kitab yang boleh kita beli dan baca. Jangan beli saja Ustaz. Kena baca juga untuk kita mendapat gambaran yang sebenar. Baik, kita nak beristighfar seketika. Teruskan bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih kepada anda yang masih lagi sudi bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Pejam celik kita sudah pun berada di penghujung rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Cuma jangan pejam tak celik-celik lah Ustaz. Baik, jadi ada satu pertanyaan yang mungkin boleh kita ajukan kepada guru kita Ustaz Muhammad Abdullah, tentang kalau kita baca dan kita teliti tentang imam hadis kita ini, Imam Tirmizi, kita akan dapati dalam sirah beliau menceritakan tentang buta matanya. Mungkin kita boleh ambil pengajaran apakah di sebalik ataupun sebab butanya mata beliau Ustaz. Silakan. Okey, jadi qala Hafiz Umar bin Alaq, kan? Maknanya Hafiz Umar bin Alaq menyatakan bahawa
Imam Al-Bukhari meninggal. Imam Bukhari ni kalau sekarang kat Uzbekistan juga, tapi dia lahir dekat Bukhara, makam dia dekat Samarkand. Samarkand jadi maknanya Imam Bukhari ni agak keras orang dia. Jadi di hujung-hujung hayat dia berselisih, maknanya bertentangan dengan penguasa di situ. Lepas tu dia keluar dari Bukhara, dia kata aku mana paling pening, nak salah faham mana paling pening, maka dia mengajar dekat Samarkand, meninggal kat Samarkand. Jadi makamnya dekat Samarkand. Imam Tirmizi ni nice guy lah. Dia tak ada kecoh, dia layan blues dia je dengan orang kita kan. Lepas tu dia memang keluar balik Tirmizi dan Tirmiz dan meninggal di Tirmiz. Dia tak ada konflik, kalau tengok tak ada konflik apa. Tapi Hafiz Muhammad Al-Alaq menyebut bahawa mata Al-Bukhari walam yuhallif bi Khurasan mithlu Abi Isa At-Tirmizi fil ilmi wal wara. Maknanya At-Tirmizi ni, Bukhari meninggal, aku tak jumpa orang yang lebih alim daripada Abu Isa At-Tirmizi dan lebih wara. Wara ni istilah orang yang memang menjaga agamanya. Wara ni maknanya istilah orang agama. Ada orang cakap kan pakai serban waraknya. Berpakaian lain. Betul. Menjaga agama wara maksudnya. Maknanya sangat menjaga agamanya. Dan baka hatta umiya wa baqi dariran sinin. Dia banyak menangis sampai matanya tak nampak. Jadi darir ni istilah untuk orang yang diberi ujian. Ulama tak cakap dia buta. Bahasa dia. Maknanya ulama panggil dia darir. Darir maknanya diuji. Maknanya orang yang terkena musibah. Darir musibah beberapa tahun, baru tahun. Kalau nak tengok, kalau ikut Hafiz bin Umar Al-Alaq, bahawa banyak menangis. Menangis tu orang dulu ni muhasabah dia cukup luar biasa. Dia bukan saja kalau ikut Imam Al-Ghazali bertaubat pada dosa, dia ada 3 peringkat. Satu, taubat orang awam. Orang awam ni maknanya bertaubat pada dosa-dosa besar. Kemudian taubat orang khusus atau orang istimewa, kita panggil orang khawas kan. Orang awam, orang khawas ni dia bertaubat bukan saja pada dosa besar, tapi dosa-dosa kecil pun jaga. Kan? Kemudian taubat orang teristimewa, al-khawasul khawas, iaitu orang yang bukan saja dia bertaubat pada dosa-dosa, tapi dia bertaubat pada, dia buat amalan, dia rasa tak cukup. Dia rasa bersalah, tak cukup lagi ni Tuhan. Itu orang teristimewa ni panggil taubat ahli syurga. Jadi kenapa ulama-ulama besar ni walaupun sudah sampai satu tahap martabat yang sangat luar biasa kehebatannya, tapi tetap banyak menangis? Sebab apa? Tetap rasa macam, ya Allah, barangkali kan khidmat aku pada ummah ni tak cukup lagi, padahal aku patut boleh buat banyak lagi Tuhan. Minta maaf ya Allah. Hebatnya taubat orang dulu kan. Betul. Kita punya taubat kadang-kadang bagus dah, tapi panggil taubat sama belacan itu bawah sikit daripada awam. Ya Allah menyesal Tuhan, aduh, buat lagi. Ya Allah, buat lagi. Itu orang kat Baghdad lah, bukan kat kita kan. Bukan penonton tanya ustaz. Jadi maknanya disebut sebagai daripada Al-Hafiz memang mengatakan dia adalah darir ataupun mata dia tak nampak. Kalau ikut sebagai maknanya banyak menangis. Tapi kalau nak cerita mengenai mata tak nampak zaman moden ni dah banyak kan. Mungkin sebab maknanya katarak kan. Sebab ataupun kadang stroke kan, ataupun diabetes kan. Jadi tak disebut secara detail sebab-sebab yang lebih spesifik lagi, tapi matanya tak nampak. Glaukoma kan. Ataupun maknanya masalah-masalah mata lah. Sebab saya belajar sanad Al-Quran dekat waktu kat Mesir dulu, atau saya belajar maknanya degree kedua saya dekat Al-Azhar selepas habis di Melaya. Jadi sampai petang-petang tu saya akan pergi ke Bu'uth. Pergi ke Bu'uth ni saya ambil sanad Al-Quran. Guru Al-Quran saya, sanad Al-Quran saya, orang guru Quran ni biasanya memang garang ceritanya, orangnya garang. Saya pun tak faham kenapa garang, tapi saya belajar kat sana. Garang tu sebab apa tau? Bukan sebab dia nak menyeksa orang baca Quran. Dia cerita cikgu Quran dulu. Zaman tak yakin, saya rasa bukan garang guru Quran. Dia tak nak kita membaca dengan ada tabiat cincai. Faham? Tabiat cincai. Sebab Al-Quran ni perlu dipelihara. Betul. Jadi kalau kita baca dengungnya ke mana apa semua, ada wujud tabiat cincai. Cincai kadang-kadang kita boleh cincai, tapi takut dia bentuk tabiat. Lepas tu garang-garang. Tahu tak? Mula-mula saya ambil sanad Al-Quran, dia panggil Iqra ya ibni, baca anakku kan. Nama kau siapa? Muhammad. Okey, baca. Okey, saya baca kan. Dia kata okey sini.
Siap rapat aku. Dia tarik telinga saya ni. Padahal kita jadi ustaz lah. Padahal saya dah ambil kat UM kan sebenarnya syarat undang-undang tu. Maknanya Azhar tu tarik telinga undang ni. Kata, "Ush, kau tarik telinga." Kan? Dia kata, "Kau ada 7 kesalahan dalam baca Fatihah." 7 kesalahan. Mana ini. Dia tarik telinga saya, kau ingat saya mati. Jangan buat kesalahan ini, dah ajar orang. Itu saya balik, saya ada pernah buat satu kitab 45 kesalahan dalam baca surah Al-Fatihah. Contoh ni sambil kita selang sini kan. Contoh, banyak orang baca Siratal ladzina an'amta alaihim, tak alaihim, seolah-olah ada 2 ain. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini banyak kan. Ghairil maghdubi alaihim. Betul. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Itu benda tak perasan kadang-kadang kan. Okey. Jadi maknanya jadi dia rasa macam ya Allah tak cukup lagi, itu banyak menangis. Kan? Jadi kalau ikut maknanya Imam Hafiz tadi, sebab banyak menangis itu. Sebab tu dia dharir ataupun matanya akhir tak nampak. Tapi sebab dia spesifik zaman moden ni, mungkin sebab katarak ataupun orang dulu pencahayaan tak berapa bagus. Lepas tu jangan tengok telefon adik-adik dia kata gelap-gelap kan. Nur maknanya bulu apa light tu merosakkan mata kita. Jadi mungkin pencahayaan akhirnya menjadi kelam, lama-lama akhirnya tak nampak. Atau memang ada jenis orang yang memang maksudnya akhirnya memang dia ada keturunan orang, mungkin ada genetik dia, maknanya tak nampak. Contoh macam guru Quran saya memang rahimahullah, maknanya dah meninggal lah. Maksudnya orangnya memang tak nampak. Dharir lah. Di awal nampak tapi akhirnya pensyarah-pensyarah Universiti Al-Azhar. Baca kitab baca kitab tak nampak tu. Matanya dharir, maknanya diuji musibah dengan tak nampak. Tapi budak-budak tak jaga adab dah halau keluar. Anta rah tu. Gagang. Nampak Ustaz nampak mata hati dia, masya-Allah. Itulah ulama terdahulu, walaupun matanya buta tapi hatinya celik. Sedangkan kita kadang-kadang bengkak mata Ustaz, rupanya menangis tengok drama. Kan? Asal tengok drama menangis, asal menangis tengok drama lah tu. Jadi itu antara perkara yang boleh kita tiru dalam kehidupan. Mencontohi Imam Tirmizi yang banyak menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana takut dalam melakukan segala urusan-urusan dunia. Baik, kita pun sudah berada di penghujung rancangan. Mungkin doa ringkas sebagai penutup program kita pada pagi ini, Ustaz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, seperti mana Kau rezekikan kepada ulama yang terdahulu ya Allah, dengan akhlak mereka, dengan ilmu mereka dan juga dengan kewarakan mereka ya Allah, rezekikan juga kepada kami dan ahli keturunan kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau menyaksikan segala keperluan kami ya Allah, kurniakan keperluan kami, sempurnakanlah keperluan kami ya Allah, bimbinglah hidup kami ya Allah, bantulah urusan kami ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, bimbinglah hati kami ya Allah, sembuhkanlah penyakit kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Amin. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Muhammad Abdullah yang sudi bersama dengan kita, dan kepada seluruh keluarga besar Tanyalah Ustaz, teruskan menonton Tanyalah Ustaz pada esok pagi bersama dengan sahabat saya Daya Anas dan guru ataupun panelnya Ustaz Yaakob Yusra dengan topik ganjaran santuni haiwan bermula 6.50 pagi. Baiklah, terima kasih atas tontonan. Akhir kata dari saya, senyum nampak gigi, ada rezeki, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.